Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 5 Cemerlang dan juga 5 Gemilang. Okey, kamu semua bersama Cikgu Ikin bagi mata pelajaran sejarah. Okey, apa khabar semua? InsyaAllah pada minggu depan kita akan bersemuka. Tapi pada minggu ini kita masih belajar di rumah masing-masing. Okey? Untuk permulaan, minggu ini kita akan masuk kepada tajuk ke-6, iaitu tajuk warisan negara kita. Cikgu pasti cikgu yang mengajar kamu sebelum ini dah terangkan kenapa tajuk ke-6 ini bergelar ataupun dinamakan tajuk sebagai warisan negara kita. Jadi Cikgu Ikin tak perlu perjelaskan lagi lah sebab cikgu hanya menyambung pelajaran kamu sebelum ini. Okey. Untuk minggu ini, kamu akan masuk kepada unit kedua iaitu Agama Islam di Malaysia. Okey, minggu ini kita akan membincangkan latar belakang agama Islam dan masyarakat di Tanah Melayu dan menjelaskan sejarah kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan terakhir kedudukan agama Islam dalam pentadbiran negara pada zaman awal kerajaan Melayu. Okey. Terlindung dengan muka cikgu kat situ Okey. Kita teruskan slide kita. Okey. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menganalisis peranan agama Islam sebagai warisan negara. Okey. Kemudian okey. Untuk itu, murid-murid boleh buka buku teks pada muka surat 18. Okey, cikgu pun akan rujuk juga buku teks sebab kita banyak menggunakan buku teks ni bukan apa sebab kamu tahun 5 adalah tahun untuk semakan 2017. Jadi masih kekurangan buku-buku rujukan yang di luar sana. Ada tu ada cuma tak banyak. Jadi kita banyak merujuk kepada buku teks. Okey, kamu boleh buka muka surat 18. Jadi pada muka surat 18 apa yang kita nak belajar adalah mengenai agama dan juga kepercayaan. Okey, di Tanah Melayu sebenarnya banyak agama dan kepercayaan yang diamalkan oleh penduduknya. Okey, kita belajar yang menjadi majoriti pada masyarakat di awal zaman. Okey, di awal maksudnya awal cikgu ni awal perbincangan sejarah Tanah Melayu. Okey. Okey, yang pertama adalah agama animisme. Apa yang dikatakan sebagai agama animisme ialah agama terawal. Bukan dia tidak digelar sebagai agama, dia lebih kepada kepercayaan. Okey, kepercayaan terawal di Tanah Melayu yang mana kepercayaan ini dia mempercayai roh nenek moyang ataupun semangat-semangat halus yang melindungi masyarakat ataupun penduduk yang menyembah semangat tersebut. Okey. Okey, dia tak ada Tuhan. Dia lebih kepada semangat. Masyarakat tu percaya ada roh yang sentiasa melindungi ataupun merahmati penduduk tersebut. Kemudian yang kedua, agama Hindu. Okey, agama Hindu ini datang daripada India, datang melalui perdagangan. Okey, agama ini dia percaya kepada kelahiran semula. Maksudnya apabila seseorang itu telah meninggal dunia, dia akan lahir semula. Okey, lahir semula sebagai apa? Berdasarkan apa yang dia buat masa di hidup sebelum ni. Okey. Kemudian agama Islam. Okey, agama Islam ni datang ke Tanah Melayu melalui golongan pedagang, pendakwah dan juga golongan ulama. Okey, dalam agama Islam yang paling penting ada rukun Islam dan juga rukun iman. Cikgu percaya majoriti daripada kamu ni murid-murid beragama Islam kan mesti dah tahu apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman. Okey, kemudian
agama apa? Agama Kristian. Ada juga dalam kalangan murid-murid tahun 5 ni yang beragama Kristian. Okey, agama Kristian ni pada awalnya datang ke tanah Melayu melalui penjajah Portugis. Kat mana Portugis ni? Tentulah di Melaka. Okey. Yang mana dalam agama Kristian ni dia mempercayai Yesus sebagai anak Tuhan. Okey, yang terakhir adalah agama Buddha. Okey, agama Buddha ni dibawa ke tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan. Okey, agama Buddha ni pula dia percaya kepada jalan 8 lapis mulia. Okey, kita seterusnya pergi kepada muka surat ke-19. Okey, muka surat 19 ni adalah kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kamu rujuk muka surat 19 hingga 21. Okey, berdasarkan ni kita nak bincang ni. Kedatangan agama Islam pada zaman Melayu Melaka. Okey, terbukti pada 2 batu bersurat yang ditemui. Okey, satu di Terengganu, satu lagi di Negeri Sembilan. Okey, batu bersurat ini merupakan bukti arkeologi kedatangan agama Islam di tanah Melayu. Okey, kamu tengok buku teks tu. Dia kata penemuan batu bersurat di Negeri Terengganu dan Negeri Sembilan membuktikan kedudukan agama Islam di tanah Melayu. Sewaktu zaman Kesultanan Melaka, agama Islam mula tersebar. Okey, batu bersurat di Terengganu ini ditemui di Sungai Teresat, Kuala Berang, membuktikan agama Islam ni dah ada di Terengganu. Okey, kenapa dipanggil batu bersurat? Sebab batu ini diukir dengan bersurat ni sebab dia ada orang kata apa, surat kita tulis pada tu. Okey, surat ni kan kita tu menulis watikah ataupun orang kata penulisan. Jadi kalau nak tulis pada kertas pada zaman dulu, benda tu tak tahan, tak kekal. Jadi dipahatkan kepada batu supaya dia kekal lama. Okey, jadilah batu bersurat. Okey, batu bersurat yang kedua ditemui di Negeri Sembilan. Okey, ditemui di Pengkalan Kempas. Okey, yang mana juga turut sama membuktikan dah ada agama Islam pada waktu itu. Okey. Okey, tengok pada buku teks kamu, tahukah anda tu batu bersurat juga dikenali sebagai prasasti. Perkataan prasasti berasal daripada perkataan bahasa Sanskrit. Okey, perkataan bahasa Sanskrit ni, cikgu percaya perkataan Sanskrit ni kamu dah pernah belajar ataupun perkataan Sanskrit tu kamu dah pernah jumpa semasa di tahun 4. Okey. Baik, seterusnya pada muka surat 20. Okey. Buka muka surat 20. Okey. Pada muka surat 20 menceritakan tentang faktor kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, antara faktor-faktornya ialah faktor pertama adalah faktor pedagang Islam. Yang mana pada masa itu Melaka terkenal sebagai pusat perdagangan. Okey, Melaka ni kedudukan dia amat strategik sebagai pusat perdagangan. Jadi banyak pedagang-pedagang sama ada daripada China, India ataupun Arab, akan lalu di Melaka. Kalau daripada Arab, dia nak pergi ke China, dia mesti lalu Melaka. Kalau daripada China nak pergi India ataupun nak pergi ke Arab, dia mesti singgah dekat Melaka. Jadi Melaka ni sebagai tempat persinggahan. Jadi bila dia singgah di Melaka, sambil-sambil dia singgah, para pedagang tu dia menyebarkan agama Islam. Okey, kemudian peranan ulama. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai ni menceritakan, agama Islam ni disebar di Melaka oleh ulama daripada Mekah yang bernama Syekh Abdul Aziz. Okey. Ulama ni dia telah mengislamkan pembesar, raja dan juga rakyat Melaka. Okey, pada zaman dahulu rakyat sangat-sangat
mempercayai ataupun bergantung kepada raja. Apabila raja memeluk agama Islam, rakyat akan ikut apa yang raja tu buat. Okey? Dia percaya pada raja. Apa raja buat mesti betul. Apa raja buat mesti yang benar. Jadi bila raja memeluk agama Islam, sudah pastilah agama Islam tu benar. Jadi rakyat pun dia ikut raja. Jadi secara tidak langsung agama Islam itu tersebar. Okey, kemudian peranan sultan. Perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan puteri Raja Pasai menyebabkan baginda memeluk agama Islam. Okey, ni biasalah. Macam biasa kita tahu bila seseorang beragama Islam, dia nak kahwin, pasangan dia mesti dalam agama Islam juga. Okey, jadi bila sultan ni dia nak berkahwin dengan puteri beragama Islam, sultan tu sendiri memeluk agama Islam. Jadi rakyat-rakyat sultan tadi macam cikgu cakap, dia akan ikutlah sultan dia memeluk agama Islam. Okey. Faham ya? Okey. Seterusnya kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu sumber perundangan di Melaka. Okey, tengok muka surat 21 tu. Okey, perundangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka bergantung kepada dua, iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Okey. Yang pertama, Hukum Kanun Melaka. Dalam Hukum Kanun Melaka ini, apa yang dibincangkan adalah satu, hak dan tanggungjawab raja dan pembesar. Apa yang raja perlu buat? Apa yang pembesar perlu buat? Tanggungjawab mereka. Okey. Yang kedua, undang-undang dan hukuman kesalahan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Jadi apa yang saja raja nak buat, pembesar ataupun rakyat, ada undang-undang. Okey. Kemudian yang terakhir, undang-undang ini diwujudkan bagi menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Okey. Yang kedua, Undang-Undang Laut Melaka. Bila sebut pasal Undang-Undang Laut, pastilah dia berkaitan dengan maritim. Okey, apa yang dikatakan maritim? Maritim ini adalah terletak di laut atau yang berdekatan dengan laut. Okey. Dalam Undang-Undang Laut Melaka, membincangkan tentang berkaitan peraturan di laut, tata cara berniaga dan berjual beli. Kan kita tahu Melaka sebagai pusat perdagangan. Jadi perdagangan tersebut dia tertakluklah kepada Undang-Undang Laut Melaka ni tadi. Kemudian dalam Undang-Undang Laut Melaka juga membincangkan berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah. Dan terakhir, undang-undang ini diwujudkan bagi melancarkan aktiviti perdagangan. Maksudnya berkaitan dengan apa? Kalau menipu dalam jual beli, apa hukuman dia? Kalau contohnya kan orang menipu, kan peniaga menipu, naikkan harga barang ke, menyorok barang ke. Jadi pembeli ada hak. Pada zaman itu pun dah ada hukuman-hukuman terhadap jual beli yang ada unsur-unsur penipuan ni. Okey. Kemudian, tengok slide seterusnya. Okey, agama Islam dalam pentadbiran. Okey, kita tengok kepada, ini yang terakhir, topik yang terakhir, muka surat 22 dan hingga 23. Okey, Hukum Kanun Melaka menjadi rujukan kepada siapa? Okey, kepada Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Okey, tengok muka surat 22. Pada abad ke-15, agama Islam memainkan peranan penting dalam pentadbiran negeri. Hukum Kanun Melaka yang kita bincangkan tadi adalah rujukan dalam negeri-negeri lain menggubal undang-undang mereka. Contohnya, Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Okey. Setiap negeri ada undang-undang dia tersendiri. Okey. Jadi, walaupun mereka ada undang-undang, mereka tetap merujuk kepada Hukum Kanun Melaka ni. Sebab apa? Sebab pada masa tersebut, Melaka inilah negara yang paling moden dan negeri yang paling moden dan termaju di antara semua-semua negeri Melayu yang ada pada masa itu. Okey.
Seterusnya kita tengok yang terakhir. Okey. Pada zaman penjajahan British dan Jepun, bagaimana kedudukan agama Islam? Okey. Pada zaman penjajahan British, silap, kita pusing balik ke belakang. Tak boleh lah, tak apalah, kita baca dia. Pada zaman penjajahan British, Sultan menjadi ketua agama Islam dan juga adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Okey. Dia hanya menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat, tiada lagi dalam pentadbiran negeri. Okey, pentadbiran negeri diambil alih oleh British. Sultan hanya berpegang ataupun memerintah dalam hal-hal berkaitan agama Islam dan juga adat istiadat. Okey, kemudian Sultan juga berperanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan bukan Sultan, undang-undang agama Islam juga hanya diguna pakai dalam hal-hal berkaitan kekeluargaan, harta pusaka dan zakat. Okey, pada zaman pendudukan Jepun, peranan Sultan masih lagi terhad, iaitu sebagai ketua agama Islam dan juga terlibat dalam adat istiadat Melayu untuk negeri masing-masing. Tetapi Jepun telah mewujudkan Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab untuk melindungi undang-undang keluarga Islam. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Cikgu ada satu latihan pengukuhan untuk kamu. Selepas video ini, kamu boleh jawab latihan yang cikgu sertakan. Latihan ini adalah dalam bentuk PDF. Okey, kamu boleh salin latihan ini ataupun kalau kamu ada pencetak, kamu boleh cetak. Kemudian siapkan tampal dalam buku latihan dan hantar ataupun snap gambar tersebut dan WhatsAppkan personal kepada WhatsApp cikgu. Okey, nanti kita akan cikgu akan semak, okey, dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan secara bersemuka insya-Allah. Assalamualaikum.